Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita ni dapat bertemu pada kali ini dalam rancangan di ambang Ramadan bersama saya dengan bertajuk Jauhi diri dari perkara mazmumah dan sia-sia. Para hadirin, para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sentiasa ditunggu-tunggu oleh sekalian umat Islam. Bulan ini mempunyai kelebihan yang sangat besar berbanding bulan-bulan yang lain. Sebagaimana yang kita ni maklum juga bahawa bulan Ramadan adalah bulan ibadah, iaitu bulan bagi kita ni melipat gandakan amal ibadah kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh yang demikian amat beruntunglah bagi orang yang merebut ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan amat rugi bagi orang yang mensia-siakannya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, siapa yang menegakkan yakni beribadah di bulan Ramadan dengan keimanan kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya dirinya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah sebenarnya perisai dari azab api neraka. Puasa juga merupakan benteng yang menghalang diri kita ni daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan munkar. Jadi perlu kita ni ketahui bahawa ibadah puasa itu sebenarnya selain menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan seumpamanya, puasa juga sebenarnya berperanan menahan diri kita ni daripada melakukan perkara-perkara buruk dan sia-sia. Ini kerana sebenarnya kita tidak mahu ibadah puasa yang telah dikerjakan itu hanya sekadar lapar dan dahaga semata-mata. Sebagaimana dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa ramai orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahalanya selain lapar dan dahaga, dan beberapa ramai orang yang sembahyang malam tidak mendapatkan pahala selain hanya mendapat berjaga sepanjang malam. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa ni bukanlah hanya sekadar untuk mengawal kehendak nafsu kita ni semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita supaya menjaga anggota-anggota badan kita ni yang lain dari melakukan perkara yang tidak baik, yakni mazmumah atau perkara yang sia-sia. Ini kerana apabila kita ni melakukan kedua perkara tersebut, maka boleh mengurangkan pahala ibadah puasa tersebut. Jadi untuk kita ni meraih kesempurnaan ibadah puasa, maka ada adab-adab yang perlu kita ni jaga ketika menjalani ibadah puasa, iaitu yang pertama, mengawal dan menutup pandangan mata kita ni daripada perkara-perkara yang haram oleh syarak dan dari melihat perkara-perkara yang boleh melalaikan hati kita ni dari mengingati Allah Subhanahu wa taala.
Contoh saja perkara yang melalaikan, misal lantah ketani melihat TV 24 jam sampai waktu sungkai. Maka itu adalah perkara yang melalaikan ketani. Di mana sembahyangnya mungkin saja lupa sembahyang kerana lalai mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sibukkan dengan media sosial umpamanya, ataupun sibuk dengan perkara-perkara yang lainlah yang boleh yang boleh menjadikan ketani seorang yang lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah menutup telinga ketani, iaitu tutup telinga ketani daripada perkara-perkara yang boleh menjadikan ketani mendengar sesuatu perkara yang haram. Misal lantah contohnya, tutup telinga ketani kalau ketani kedengaran ada orang mengumpat, kerana itulah boleh merosakkan ataupun mengurangkan pahala puasa ketani. Dan seterusnya, yang ketiga, menjaga lidah. Dalam menjaga lidah ini adalah sangat penting kerana lidah adalah sangat tajam daripada pedang, dan mengeluarkan kata-kata melalui lidah, mengeluarkan kata-kata yang tidak berfaedah seperti berbual kosong ataupun mengumpat, yang mana perkara yang diharamkan di dalam agama Islam seperti berdusta jua ataupun menyebarkan fitnah dan seumpamanya. Jadi adalah perlu untuk ketani menjaga lidah ketani daripada perkara-perkara yang haram dan juga yang sia-sia. Yang mana sia-sia tadi itu contohnya adalah berbual kosong. Adalah lebih baik ketani isi masa ketani itu dengan perkara yang berfaedah, contohnya dengan membaca Al-Quran. Jadi di zaman era teknologi maklumat ini, apabila menjaga lidah ini tidak tertumpu hanya pada percakapan, tetapi juga termasuk apa yang ketani tulis, apa yang ketani sebarkan dan apa juga yang ketani sampaikan. Jadi perkara ini amat mudah untuk ketani untuk ketani lakukan, yang mana maksudnya di sini pada masa ini, zaman teknologi ini, media masa, media sosial amat mudah, di hujung jari saja. Jadi adalah lebih baik ketani semua untuk menjaga lidah ketani daripada perkara-perkara yang haram dan perkara yang sia-sia. Yang mana apabila ketani ketahui ada saja satu berita, pastikan berita tersebut adalah berita yang sahih sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata bahawa lidah manusia ini adalah benda yang paling tajam di dunia. Kerana melalui lidah hanitah sebenarnya manusia boleh menyakiti hati orang lain ataupun melukai perasaan saudaranya sendiri. Jadi oleh itu gunakanlah lidah ke arah kebaikan, maka akan baiklah jadinya. Akan tetapi jika lidah itu digunakan untuk kejahatan, maka jahatlah jadinya. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, agama Islam juga ada mengajarkan beberapa faedah untuk memelihara lidah ini, iaitu apabila seseorang itu hendak berkata-kata, hendaklah berfikir dahulu. Jadi untuk itu supaya tidak terkeluarlah perkara-perkara yang boleh melukai hati seseorang. Jadi dalam ketani menjaga hubungan ketani dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu ketani mesti menjaga hubungan ketani dengan sesama manusia. Dan seterusnya lagi, yang keempat adalah memelihara seluruh anggota yang lain seperti tangan, kaki dan sebagainya daripada perkara-perkara yang haram dan tidak berfaedah. Jadi perkara-perkara ini dalam ketani berpuasa, pastikan bahawa ketani menjaga seluruh anggota ketani, bukan hanya sekadar menjaga nafsu syahwat ketani ataupun bukan hanya sekadar menahan diri ketani daripada makan dan minum, tetapi dengan cara menahan diri ketani daripada seluruh anggota ketani itu melakukan perkara yang haram.
Contohnya perkara mazmumah dan juga perkara yang sia-sia, kerana perkara itu boleh mengurangkan ataupun merosakkan pahala puasa ketani. Siapa yang indah mau rugi, siapa yang mau rugi dengan melakukan perkara tersebut. Jadi ibadah puasa adalah merupakan ibadah yang seharusnya ketani jaga betul-betul. Bukan hanya setakat ketani kan mau menahan diri untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ketani berpuasa keseluruhan badan ketani, kerana ibadah puasa adalah rukun, salah satu rukun Islam yang 5 dan wajib ketani tunaikan. Dan sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa menjaga dan memelihara kesempurnaan berpuasa itu dan sentiasa menjaga diri ketani daripada perkara mazmumah dan sia-sia. Akhirnya ketani berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan menjaga diri ketani daripada perkara mazmumah dan juga sia-sia itu dapat ketani istiqamah sehingga ke bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang ketani kerjakan di sepanjang bulan Ramadan diterima dan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu, jaga diri, jaga iman ketani dan jaga seluruh anggota tubuh badan ketani sewaktu berpuasa. Insya-Allah kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Untuk itu, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.